Dan untuk berikutnya kita pergi kepada pembentang yang terakhir. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, petang ini sidang 5. Ada 3 orang sahaja pembentang. Jadi pembentang yang terakhir ini daripada Melaka. Jadi tajuk yang akan dibentangkan oleh pembentang yang terakhir iaitu Cikgu Nur Azmidi bin Ismail daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang, Melaka. Tajuknya adalah meningkatkan kefahaman murid diskalkulia dalam pengiraan asas nombor operasi tambah dan tolak menggunakan kaedah speed line dot kuliah. Jadi sebelum beliau membentangkan, sukalah saya membacakan sedikit biodata beliau yang agak panjang juga. Jadi beliau merupakan guru akademik pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang, Melaka. Berkhidmat di bawah KPM selama 13 tahun. Kelayakan akademik, ijazah sarjana muda pengurusan dengan kepujian daripada UNITA, kursus KPLI daripada IPG KPM, dan beliau juga ada CJ Taranum Al-Quran tahap 1 dan 2 daripada USIM. Anugerah yang diperoleh, pertama sekali anugerah khas kecemerlangan core curriculum peringkat sekolah tahun 2019. Yang kedua, anugerah utama Reka Cipta Matematik Persatuan Sains Matematik Malaysia ataupun Bersama tahun 2019. Anugerah Pengarah Pendidikan Negeri Melaka pada tahun 2019. Selanjutnya Anugerah Guru Inovatif Peringkat Negeri Melaka pada tahun 2019. Anugerah Tokoh Inovasi PDPC Cemerlang Peringkat Negeri Melaka tahun 2019. Yang selanjutnya Anugerah Bintang Khidmat Terpuji ataupun BKT daripada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka pada tahun 2019. Tahniah Tuan. Yang selanjutnya Anugerah Guru Inovatif PPD Melaka Tengah tahun 2020. Anugerah Guru Inovatif Pendidikan Negeri Melaka pada tahun 2020. Dan yang terakhir, yang terkininya adalah Anugerah Guru Cemerlang Pendidikan Khas sempena sambutan perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan pada tahun lepas iaitu pada tahun 2020. Dalam bidang penulisan dan penerbitan pula, beliau juga sangat aktif dengan menghasilkan sebanyak 10 penulisan dan juga penerbitan. Jadi kalau nak dibacakan sini memang agak panjang lah, ada 10 Tapi yang agak menariknya, jurnal beliau telah diterima dalam Scopus. Jadi tahniah sebab dapat keluar dalam Scopus. Okay. Ada 10 jadi beliau agak aktif lah. Dari segi convention, seminar dan kolokium yang pernah dihadiri ada 6. Yang pertama sekali International Conference on Educational Research tahun 2020 selaku pembentang. Yang keduanya Convention Guru Cemerlang Kebangsaan pada tahun lepas sebagai pembentang. Yang ketiga, Convention Guru Cemerlang Kebangsaan, Anjuran Majlis Guru Cemerlang dan Yayasan Guru Tun Hussein On tahun 2019 sebagai pembentang. Yang keempat, Special Education International Conference SEIC 2019 selaku pembentang. Yang kelima, Persidangan Profesionalisme Guru Malaysia Peringkat Kebangsaan sebagai pembentang. Dan yang terakhir sekali adalah Persidangan Pendidikan Kebangsaan kali kelima, anjuran EPRD Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi beliau ni memang berpengalaman luas dalam penerbitan dan juga penulisan serta pembentangan peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi untuk seterusnya, tajuk yang akan dibentangkan oleh Cikgu Nur Azmidi bin Ismail, tajuknya adalah meningkatkan kefahaman murid diskalkulia dalam pengiraan asas nombor operasi tambah dan tolak menggunakan kaedah speed line. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis Dr. Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada hadirin hadirat. Baiklah, pada petang ini saya akan berkongsi pengalaman dan juga kajian tindakan saya
yang selama ni saya buat 3 hingga 4 tahun tentang anak-anak pendidikan khas, anak istimewa di sekolah rendah ni yang tidak menguasai kemahiran 3M, menulis dan membaca. Tapi pada petang ni saya tekankan kepada mengira, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baiklah, saya sharekan saya punya slide show. Okey, dah nampak tak saya punya slide? Nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, inilah sekolah saya SKP Beruang yang mana sekolah merupakan TS25, kohort yang kelima di bawah pimpinan guru besar saya iaitu Puan Zaitun binti Zainal. Okey, pengenalannya ialah kalau kita lihat sekarang ni kita sedang orang kata sedang dan mula ke gelombang ketiga cikgu. Sebelum ni gelombang kedua, sekarang gelombang ketiga, iaitu bermula 21 hingga 2005 yang mana Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kita menekankan iaitu membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Sekarang kita gelombang ketiga. So tajuk saya pada hari ini iaitu meningkatkan kefahaman iaitu hala tuju dan tujuan murid di skala kuliah. Kumpulan sasaran saya iaitu 5 orang dalam asas pengiraan operasi tambah dan tolak ialah masalah dan sakit pelajar-pelajar saya ataupun objektif saya, dan last sekali kaedah speed line. Dots kuliah merupakan intervensi ataupun ubat yang akan saya gunakan. Penyertaan masalah. Okey, poin yang kedua, saya menggunakan kaedah 1 to 10, 10 step saja. Yang kedua, penyertaan masalah. Masalah saya adalah masalah murid pendidikan khas yang ada ciri-ciri di skala kuliah. Mungkin ramai yang tak pernah dengar di skala kuliah. Dis adalah bahasa daripada Greek iaitu sukar, kesukaran, gangguan. Kalkulia ialah pengiraan, calculation, pengiraan. Yang mana murid ini ialah sukar mengira nombor, sukar memahami konsep dan simbol, dan juga sukar mengira operasi tambah dan tolak. Dia ada 6 sebenarnya ciri. Sebenarnya bukan hanya murid pendidikan khas. Kalau tengok anak-anak di aliran perdana, murid tahun 1 hingga tahun 6, tingkatan 1, tingkatan 5, memang ada murid-murid di kelas hujung yang mengalami ciri-ciri diskalkulia ni. Tak boleh tengok matematik, tak boleh tengok nombor. Mereka akan rasa satu ada gangguan. Inilah orang kata ciri-ciri murid diskalkulia. Saya kongsikan satu video yang mana video ni sangat menarik, yang mana kita lihat ciri-ciri murid diskalkulia. Okey, nampak tak dekat lift tu nombor bergerak-bergerak Kita nampak biasa, tetapi anak-anak di sekolah ni dia akan nampak nombor tu bergerak-bergerak Jadi ia satu kesukaran untuk mereka belajar. Kita lihat yang kedua pula, di bahagian telefon pula bergerak-gerak lagi nombor. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita jarang mengkaji, jarang kita mengkaji tentang anak-anak ciri-ciri diskalkulia ni. Dan dia mulakan intervensi, tuan-tuan tengok dengan dots. Ini kajian-kajian sebelum ni di luar negara digunakan dengan pendekatan dots dulu. That's why saya buat satu kajian speed line dots kuliah. Satu inovasi baru, kaedah pengiraan baru yang telah ditambah nilai daripada speed line tadi. Okey, dia menggunakan biji-biji yang berbentuk dots. Ini memang kita kena guna macam dam lah tuan-tuan, dam, domino. Kita kena mulakan dulu dengan dots. Okey, seterusnya tuan-tuan. Yang ketiga ialah tinjauan literature. Dalam kajian tindakan, berbeza dengan laporan. Kita mesti letak tinjauan literature supaya ia nampak lebih ilmiah kajian tindakan kita. Ada 4 di sini yang menyatakan yang pertama, kajian yang mengalami jenis kesukaran mata pelajaran matematik. Yang kedua, peserta kajian mengalami masalah dalam menulis, iaitu menulis nombor dalam abjad yang terbalik. Ketiga, peserta kajian tidak mengalami nombor-nombor, tidak mengamati nombor-nombor dalam matematik. Ini antara literature review yang saya rujuk dalam kajian tindakan kita. That's why kalau tuan-tuan tak letak literature review, dia akan nampak macam laporan kita buat laporan kopu, laporan-laporan yang lain. That's why dalam kajian tindakan perlu ada tinjauan literature. Seterusnya, keempat, metodologi kajian. Saya guna metodologi macam mana saya guna dalam kajian saya? Sudah tentulah banyak model yang ada di Google tu tuan-tuan. Pilihlah satu. Saya memilih model kajian tindakan Kirtwin. Iaitu yang mana satu kitaran kajian bermula daripada memerhati, reflect, merancang dan bertindak. Tuan-tuan tahu dah biasa guna dan saya belanja dia punya model gambar dia. Ini owner dia. Sebelum ni kita guna je model tapi tak kenal pun orangnya. Saya belanja berkacamata. Okey.
Yang kelima tuan-tuan, apa instrumen yang kita nak guna semasa kita buat kajian tindakan? Saya menggunakan yang pertama pemerhatian. Instrumen pemerhatian. Kedua, ujian. Ujian pra, ujian pos atau ujian diagnostik, ujian topikal, macam-macam ujian kita boleh guna untuk membandingkan nanti peningkatan pemahaman objektif kita tadi. Yang ketiga, rakaman video, dan keempat ialah soal selidik. Selepas itu, saya akan buat secara statistik deskriptif. Data yang saya kumpul ni saya huraikan. Saya tulis dalam bentuk statistik deskriptif, bukan secara inferensi. Sebab kita tak buat kajian eksperimen, kajian kes. Kita hanya buat kajian tindakan saja. Secara penceritaan saja kita refleksi, kita analisis data. Yang keenam, tuan-tuan puan-puan, iaitu mestilah kita buat perancangan tindakan dan juga intervensi. Tengok di dalam kotak tu, saya susun siap. Ada 4 sesi saya buat. Yang pertama, saya mengajar dulu tanpa guna kaedah speed line. Saya mengajar dulu, kemudian saya bagi ujian pra kepada anak murid saya. Dah dapat data, kita dah dapat data, barulah kita mulakan dengan intervensi kita. Iaitu saya mengajar nombor menaik dan menurun. Sesi kedua. Sesi ketiga, saya mengajar operasi tambah. Sesi keempat, saya akan mengajar operasi tolak, dan akhir sekali kita buat ujian pos. Mesti ada perancangan tuan-tuan dan puan-puan dalam kajian tindakan. Barulah kita pergi kepada pelaksanaan intervensi. Saya pecahkan jadual saya dalam bentuk mingguan. Minggu pertama saya nak ajar nombor kemahiran mengira 0 dengan 9 saja. Kemudian tu cara menaik dan menurun. Dalam speed line inovasi ni tuan-tuan, dia hanya perlu murid mengira 0 hingga 9, naik dan menurun sahaja. Itu saja. Minggu kedua saya ajar operasi tambah. Minggu ketiga saya ajar operasi tolak. Hanya 3 minggu saja kita cuba. Alhamdulillah. Inilah intervensi kajian saya, adalah satu inovasi yang baharu di negara kita tuan-tuan. Sebelum ni kita ada macam-macam teknik. Biasa kita guna bentuk lazim, tetapi murid kita tuan-tuan, murid pendidikan khas, lagi murid di sekolah kuliah, murid slow learner, murid autism, dan macam-macam kategori murid saya dah guna tuan-tuan. Berjaya tuan-tuan, kerana kaedah saya ni murid boleh kira sampai juta tuan-tuan, tak sampai 3 minit. Mereka boleh kira. Saya kongsikan intervensi dia. Yang pertama kita lihat, 2 soalan 4870 tambah 2340. Nombor belakang tu kita tukarkan kepada dots. Sebelum ni garisan, speed line, saya tukar kepada dots sebab kita nak cuba dots kuliah tu, penggunaan dots tu. Okey, 0 tak ada titik. 4 ada 4 titik. Kita buat 1, 2, 3, 4 bawah 7. 3 titik bawah 8. 2 titik bawah 4. Itu proses pertama, selesai. Lepas tu barulah kita kira nombor menaik 0 sampai 9 secara berulang. Secara berulang. Tetapi bila jumpa 0, mengira 0, kita bagi 1 titik di sebelah. Macam 10 tangan 1. Okey, kita cuba buat. 7, lepas tu masuk berapa? 8, 9. Dah habis. Ulang balik 0. Yes, kita tulis 0, kita bagi titik merah yang sebelah tu dekat angka sebelah. Kemudian kita sambung 1 balik. Dan jawapan terakhir kita tulis 1. Sebelah pula 8, 9, kemudian tu 0 balik ulang, kita bagi titik sebelah. Kalau tak ada 0, jangan bagi titik. Hanya kalau jumpa 0 saja bagi titik. Lepas tu kita sambung 1, 2. 2 di bawah. Kemudian yang sebelah 4, 5, 6, 7. Terakhir 7, dan semua nombor terakhir kita turunkan 7, 2, 1, 0. Dah dapat jawapan. Nampak tak tuan? Nombor 1000, tak sampai 1 minit murid saya dah boleh buat dah. Dah boleh faham. Sebab kita pakai model pembelajaran VAK. Kita visualkan nombor tu semasa mengira. Okay, saya tunjuk demo murid saya sebagai satu instrumen, iaitu rakaman video. Dalam kajian saya, murid saya akan mengira. Okay, dia masuk yang ke tu, titik yang ke-8. Okay. Kemudian dikira 4, 5, 6. Ni murid dah tak payah tulis nombor. Dia dah biasa mengira. Kan? 6, 7, 8, 9. Okey. 6, 7, 8, 0. Okey, dia bagi titik sebelah. 7, 8, 9. Dia tulis 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dia bagi titik sebelah. Okey, kemudian 1 dan 6, 7. Dan nombor terakhir adalah 7190. Dah dapat jawapan. Nampak tuan-tuan, murid pun tak stres nak mengira. Murid pun seronok, dah kira sampai puluh ribu, ratus ribu. Satu kaedah yang mudah. Saya pergi
yang tolak pula. Biasa ingat tambah saja, tolak pun sama juga dia punya konsep dia tuan-tuan. Cuma mengira secara terbalik. 9 hingga 0, ulang balik 9. Tetapi bila menulis 9, bagi titik sebelah macam tadi. Okey, kita tengok contoh dia. Nampak tak tuan-tuan? Okey, dia dah bagi titik yang atas 5, 1, 2, 4 tu, kita tengok yang bawah. Okey, 4. Menurun 3, 2, 1, 0. Ulang balik 9. Bila jumpa 9 bagi titik sebelah. 8. Okey, bawah 9, 8. Kemudian 1, 0. Dah habis. Ulang balik 9. 9. Bila jumpa 9 bagi titik kat sebelah. 8, 7. Tulis 7 terakhir dah. 5, 4, 3, 2. Dan jawapan dia adalah 2, 7, 8, 3. Nampak tak tuan-tuan? Sangat mudah. Okey, kita tengok video dia. Ini adalah satu instrumen saya bagi rakaman video. Ini kita guna garisan. Saya nak tunjuk garisan pula. Tadi saya tunjuk dots, ini saya tunjuk garisan pula. Supaya tuan-tuan nampak jelas, boleh guna dekat rumah. Boleh guna untuk anak-anak. Boleh guna untuk anak berikan khas pemulihan tahun 1, tahun 2. Mereka tidak bersekolah lama tuan-tuan tahun lepas pandemik. Saya percaya ramai yang anak-anak ketinggalan yang tak boleh mengira dalam matematik. Jadi inilah peluang kaedah yang sangat mudah, dah terbukti berkesan, boleh guna di semua semua pelajar, semua murid yang masih lagi menghadapi masalah mengira operasi tambah dan tolak. Okay, tengok dia buat nombor menurun, betul tak? Nampak? 1, 0, 9, dia bagi garis sebelah. 8, 7, 6. Sebab kita visualkan nombor tu. Kita visualkan, mereka nampak. Nampak 8, 7 visualkan. Lepas tu kalau diorang dah biasa kira nampak benda nombor, kita bagilah cabaran. Okey, cikgu tak nak you tulis nombor pula. You kira pakai konektif pula. Nampak tak tuan-tuan? Alhamdulillah murid saya dah boleh kira bentuk lazim sekarang ni. Sampai 1,000, sampai 100,000 murid pendidikan khas tuan-tuan dan puan-puan. Inilah satu kaedah yang saya rasa perlu rakyat Malaysia tahu. Guru-guru tahu, apply lah di sekolah. Dapatan kajian saya daripada ujian pra tadi saya buat, markah mereka teruk, dan alhamdulillah selepas saya buat ujian pos, mereka sudah ada satu kefahaman, meningkatkan kefahaman, mereka dah faham, dah boleh clear dan tengok markah ujian pos sangat tinggi. That's why dalam kajian tindakan kita nak to improve, not to prove. Kita nak improve diri cikgu tu sendiri dan juga murid. Okey, ini dia carta keputusan, semua meningkat dengan drastik. Lagi aktiviti tuan-tuan, murid saya dah pandai, saya panggil murid-murid saya ni, kita kolaborasi dengan murid Darjah 3, Darjah 4. Murid saya sebagai fizi, membantu saya mengajar murid-murid aliran perdana ni tahun 3 dan 4 dalam topik tambah tolak. Di sini dah saya perhatikan, iaitu teras 02, teras strategik 02, gelombang ketiga, kualiti kemajaran murid. Nampak tak tuan-tuan? Mereka yakin, mereka confident mengajar kawan-kawan yang lain di aliran perdana. Kemudian saya buat soal selidik, saya tanya murid-murid, suka tak mengira guna soalan kuliah? Rasa seronok tak? Dan alhamdulillah peratanya memang murid-murid suka. Cikgu bila nak matematik cikgu? Bila nak buat kelas lagi cikgu? Soalan lagi, takkan sikit je cikgu. Meminta-minta untuk belajar matematik, nak menjawab soalan matematik. Saya bersyukur ini adalah ilmu Allah yang pinjam pada saya, amanah saya sebagai guru pendidikan untuk nak bantu anak-anak kita ni. Anak-anak didik kita ni untuk pintar matematik. Seterusnya tuan-tuan, inilah sumbangan di peringkat sekolah. Anak-anak saya pendidikan khas dalam PASR, berjaya, kompeten terpuji. Saya juga membantu guru di aliran perdana dalam kelas tambahan di kelas hujung. Alhamdulillah result 6A cukup ramai 5A. Inilah teras strategik yang keempat, kualiti sekolah meningkat. Nampak tak pentingnya kajian tindakan dan inovasi untuk guru-guru dalam meningkatkan kualiti guru dalam PDP. Ini dia result dia tuan-tuan, 2018, 2019 meningkat. Meningkat matematik yang saya merahkan tu. Dan refleksi kajian saya ceritakan dalam refleksi saya perkara yang menyeronokkan. Tulislah benda yang menyeronokkan supaya bila orang baca kajian kita, dia seronok. Dia nak tiru, kita nak pengaruhi orang yang membaca kajian kita. Ceritakan perasaan siapa? Guru tu sendiri. That's why kajian tindakan adalah refleksi guru. Barulah murid. Kita cerita perasaan kita, sikap murid, respon murid, kemudian kita refleksikan lagi peringkat awal. Apa masalah dia? Cabaran kita. Murid diskalkulia, suka mengira, suka nak faham. Lepas tu semasa kajian kita tulis, kita reflektkan lagi proses intervensi tu. Kita tengok semasa pemerhatian tu. Murid gembira, seronok, proaktif, yakin, 4K 1M komunikasi buat dalam kumpulan. Kita tulis, kita reflektkan. Dan selepas kajian, kita kena tulis juga perubahan dan peningkatan yang ada pada murid. Kehadiran baik tuan-tuan, nak datang sekolah, nak belajar math.
siap latihan, markah ujian pun baik. Di situlah saya rasa kepuasan sebagai seorang guru pendidikan khas, iaitu mereka boleh mengira hingga juta, boleh mengira, mampu mengira untuk apa? Untuk living skill mereka. Bukan nak ambil UPSR atau PMR SPM, mereka nak anak istimewa. Mereka boleh kira duit, boleh kira nombor, alhamdulillah tuan. Okey, ini dia. Saya teruskan aktiviti saya, murid saya dah pandai ni. Saya buat satu perniagaan, jual roti, jual air supaya mereka faham. Dia boleh guna topik wang. Dalam kaedah speedline ni topik wang, perpuluhan semua boleh guna asalkan tambah dan tolak. Saya suruh dia berniaga. Dia berniaga, saya perhatikan. Saya tengok data, wah murid seronok, confident. Alhamdulillah tuan-tuan. Inilah teras kedua kualiti kemenjadian murid. Okey, seterusnya inilah inovasi speedline yang berniaga tadi. Saya menggunakan inovasi speedline entrepreneur berbentuk monopoli ni. RM2 permainan ni. Saya klik inovasi ni, alhamdulillah tuan-tuan. Murid-murid seronok main. Thailand. Saya bawa anak-anak ni pergi Thailand rombongan pada tahun 2019 hujung tahun. Mereka dah pandai kira. Jom kita pergi Thailand. Saya nak ajak awak mengira, membayar pula di kaunter. Lepas makan you bayar. Beli barang you bayar. Saya akan ajak. Alhamdulillah kita apply-kan di Thailand. Dan inilah murid-murid saya pergi sekolah pendidikan khas di Thailand, satu sekolah. Alhamdulillah saya kongsikan inovasi saya ni dan dibantu oleh murid saya yang tadi ni. Untuk berkongsi di Thailand sekolah pendidikan khas ni. Teras ketiga meningkatkan profesional dan kepegawaian. Kawan-kawan saya sekali, di sinilah kita orang kata buat benchmark. Kita kongsi amalan terbaik. Alhamdulillah murid saya seronok. Dia dapat kongsi di Thailand tuan-tuan dan puan-puan. Saya bawa mak ayah sekali. Mak ayah tengok sekali, saksikan anak-anak dia. Alhamdulillah, inilah hubungan yang perlu ada di antara guru dan ibu bapa. Ini yang mana saya mengajar guru-guru di sana dan setiap kelas kita mengajar. Alhamdulillah, kaedah ni memang sangat sesuai untuk semua murid-murid. Tak kira di Malaysia ke di Thailand ke, semua boleh guna. Dan saya percaya kalau kita budayakan inovasi matematik ni, saya teruskan lagi, ia akan dapat menyumbangkan peningkatan prestasi Malaysia dalam pembangunan tim dan pisah. Ini kita kena fikirkan juga sebagai seorang guru, bukan di dalam kelas saja. Kita kena fikir 5 tahun akan datang ni. Kalau kita tak buat sekarang kajian tindakan inovasi matematik ni, berlaku Malaysia ni dalam ranking tim dan pisah ni. Jadi cikgu-cikgu kena fikir jauh sikit kalau buat kajian tindakan. Saya percaya insya-Allah cikgu-cikgu boleh. Dan yang ke-10 kesimpulan ialah saya membuat satu kesimpulan dapatan kajian. Saya nyatakan apa kelebihan dan juga cabaran intervensi saya. Sangat mudah, cepat, tepat, mengira hingga ke juta, tajuk lain pun boleh guna wang perpuluhan dan murid mudah difahami. Teknik ni faktor kejayaan dia mudah difahami, menggunakan visual audio kinestetik VAK dan juga cadangan dia kita kena tulis dalam kajian kita, iaitu saya nak buat mobile game IR. IR 4.0. Saya nak buat mobile game. Dan saya kongsikan dalam kajian pendidikan kita mesti tak lari dengan inovasi. Saya hasilkan satu model. Model proses inovasi ini iaitu bermula kajian pendidikan, prototype, rujukan pakar, IPO, perkongsian, kolaborasi, penerbitan jurnal, persidangan dan juga revolusi. 9 ni cikgu-cikgunya inovasi akan berimpak tinggi. Kita lihat sebentar lagi jam mana ia menyahut kepada teras yang ke-6, transformasi pendidikan berkualiti. So ni tuan-tuan, inilah produk Speedline saya. Semua Speedline tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok Speedline book, Speedline wheel, Speedline entrepreneur yang tadi, Speedline the game. Ini dah masuk IR 4.0. Dan tahun 2001 semasa COVID tahun lepas saya berancang nak buat game. Kesian anak-anak belajar ni. Asyik orang kata kita bagi video saja, kita buat satu game untuk anak-anak ni seluruh Malaysia. CSR percuma, boleh download cikgu. Speedline Mad Adventure 2021. Yang mana tadi, ingat tak 0 hingga 9, 9 ke 0 saya buat game konten yang tu. Dan kita lihatlah sudah tentu inovasi dalam pengajaran ni merupakan gelombang ketiga yang cikgu kena fikirkan. Ini dia game dia tuan-tuan. Saya cuba play sekejap tengok. Seronok lah anak-anak main. Game ni saya buat dalam masa 4 bulan storyboard dan saya kolaborasi dengan MMU dan juga Polytechnic mereka codingkan. Storyboard saya buat. Alhamdulillah berjaya siap dan respon ramai yang download yang main murid saya untuk nak mengenal nombor menaik dan menurun tadi. Dekat rumah pun diorang boleh main, di mana-mana pun diorang boleh main. Pergi dekat Play Store, download Speedline Mad Adventure. Kemudian oleh kerana kajian saya ni kita dah ada data dah apa semua, saya buat satu inovasi baru, Speedline.Kuliah dalam bentuk permainan ni ada lampu. Saya nak letak lampu pula supaya mereka seronok membilang nanti dan juga roda yang bertitik-titik tadi.
Okey, kemudian kita mesti ada rujukan pakar. Saya jumpa pengarah pendidikan Melaka, Dr. Muhammad Azam, supaya inovasi kita ni dinilai dengan kualiti. Saya bentang di konferen bersama Cikgu Muslimin, Dr. Razia, dan juga bentang di peringkat antarabangsa bersama Dr. Mazli di Khas. Saya bentang bersama Dr. Amin. Banyak speedline ni dia bentang peringkat kebangsaan antarabangsa. Saya pergi ke Thailand. Saya kongsi dengan anak-anak Thailand. Saya bawa cikgu-cikgu negeri Melaka buat CSR, sumbang dan juga buat amalan terbaik. Kongsi di sana, alhamdulillah. Dan juga buat e-portfolio. Cikgu pergi dekat klik menu ni, ada e-portfolio. Saya simpan semua dalam ni, cikgu. Cikgu kena buat. Cikgu kena buat e-portfolio. Action Research Innovation e-portfolio. Boleh pergi Speedline Make website, e-portfolio. Cikgu pergi. Dan dekat situ banyak video dan juga bahan kajian tindakan dan inovasi yang saya kongsikan. Dan impact saya ialah 70 buah negara. Cikgu, saya dah kongsi. Melalui website ni, Speedline e-portfolio, Innovation Portfolio ni, cikgu. Dan juga impact penerbitan saya dapat sumbang jurnal. Inilah jurnal yang dikatakan tadi, International Journal on Information Evaluation. Nama saya Nur Azmi dan nama sekolah tentang game yang saya buat tadi tu. Dia tu impact pencapaian anugerah. Banyak, cikgu. Bukan menang gold, cikgu. Winning and gold, platinum, gold award, premium school award, first innovation, best innovation award nombor 6 tu. Anugerah pencipta utama Karya Cipta Matematik Johan, Yayasan Inovasi Malaysia dapat 5,000 gold award. Banyak, cikgu. Award-award ni resi anak murid pendidikan khas saya. Duit-duit yang kita dapat ni kita buat tabung lagi. Kita buat lagi penyelidikan. Guna buat inovasi duit yang kita dapat tu. Ini dia contoh-contoh dia. 5,000, 1,000, 3,000, lebih 10,000 sebenarnya kita dapat. Dan tahun 2020 pun kita menang lagi, tuan-tuan. Mobile Apps Game nombor 1 dengan anak murid saya. Kita masuk dengan anak murid saya, iaitu kualiti kemenjadian murid. Kita masuk sama-sama. Tanpa idea mereka, tanpa juga inovasi kita dapat fikir. Tanpa mereka kita pun tak dapat buat inovasi. Dengan murid-murid saya platinum. 2021 baru ni menang lagi Gold Award. Even professional, tuan-tuan, bersama industri luar, kita cuba cabaran masuk dan menang, dapat Gold Award dan Best E-Video Award, dapat lagi rezeki duit, masuk tabung. Kemudian buat lagi inovasi yang lain. Alhamdulillah, dengan adanya kajian tindakan dan inovasi, cikgu-cikgu di luar sana, percayalah banyak kejayaan kualiti guru yang Allah berikan kepada kita. Memang penat, memang banyak duit kita keluar, tetapi anugerah Allah bagi kita tak tahu. Alhamdulillah, Allah telah anugerahkan saya guru inovasi peringkat negeri. Dan yang tahun lepas yang terbaru saya dapat anugerah Hari Guru, Guru Cemerlang Pendidikan Khas Malaysia. Ini semua amanah, tuan-tuan. Bukan kata saya hebat, satu amanah, saya kena teruskan perjuangan penyelidikan dalam pendidikan anak-anak istimewa ni. Dan akhir sekali, tuan-tuan, inilah pencapaian yang tertinggi saya rasa Allah bagi pada saya, sedikit nikmat supaya saya orang kata konsisten teruskan pendidikan saya, iaitu anugerah bintang khidmat terpuji TYT Negeri Melaka. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat, tapi inilah syukur, alhamdulillah. Allah balas dekat sini, alhamdulillah, syukur saya kata. Jadi cikgu-cikgu jangan putus asa, teruskan berkajian tindakan dan juga berinovasi. Inilah gelanggang kita, inilah cara kita untuk nak tingkatkan kualiti, kualiti pendidikan dan pengajaran untuk anak murid kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah kepada Cikgu Azmi bin Ismail, Guru Akademik Pendidikan Khas dari SK Bukit Beruang Melaka. Jadi saya buka untuk seterusnya kepada panel untuk bertanya soalan. Silakan. Assalamualaikum, Cikgu. Salam.